Kemudian Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, sesungguhnya barang siapa yang berdiam berada di masjid, contoh kita datang maghrib buka puasa, kita duduk diam sampai isyak sampai habis tarawih, kan kita niat iktikaf satu. Yang kedua, contoh daripada 8.30, ini sekarang dah pukul 10.30, dah dekat pukul 11:45, berapa jam? 2 jam, 3 jam. Nabi kata dicatat baginya pahala solat fardu. Maksudnya kita bukan buat solat ni, tapi dicatat pahala solat sepanjang waktu. Yang seterusnya Nabi sebut didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa. Yang pertama, malaikat doakan, Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia. Siapa dapat rahmat Allah dapat syurga Allah. Yang ketiga, watub alaihi, terimalah taubatnya. Sepanjang setiap masa kita berada di rumah Allah, berapa jam? Lebih kurang 3 jam. Saya nak tanya, kita punya dosa, kita mampu tak nak minta ampun dengan Allah setengah jam berterusan? Mampu tak? Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah, ampunilah. 5 minit pun dah rasa lama. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lelap. Minta maaf, lelap. Pernah tak kita minta maaf dengan suami kita sambil lelap? Bang, minta maaf ya bang, minta maaf. Kalau minta maaf begitu, seolah tak ada adab, tak bersungguh pun minta maaf. Tapi kita lemah. Nak bagi tahunya kita sangat lemah. Dosa kita sendiri, kita tak kuat untuk minta ampun dengan Allah. Kita punya dosa sendiri, kita tak kuat untuk istiqamah, untuk istighfar. Walaupun Nabi SAW dah bagi tak satu tawaran istighfar yang dinamakan penghulu istighfar. Hadis Nabi SAW selepas balik daripada peristiwa Isra Mi'raj, antaranya dalam kitab wasiat Rasulullah, 50 wasiat Allah kepada wanita, itu hadis yang pertama. Diceritakan ketika itu Rasulullah nak pergi naik mimbar untuk bagi khutbah. Ada riwayat kata khutbah Aidil Fitri, ada kata khutbah Aidil Adha. Kemudian on the way itu Rasulullah lalu di hadapan para wanita berkumpul, maksud jemaah wanita. Sebab solat 2 Aidil Fitri atau Adha ini kan disunatkan di kawasan lapang. Lalu Rasul berhenti sekejap di hadapan jemaah wanita. Nabi pun bersabda, wahai para wanita sekalian, aku melihat kamulah yang paling ramai di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Kemudian lalu Nabi bersabda, maka lakukanlah 2 perkara ini, wasiat Nabi. Nabi kata, lakukanlah 2 perkara ini wahai para wanita sekalian. Yang pertama, perbanyakkanlah istighfar. Yang kedua, perbanyakkanlah sedekah. Kita tahu pahala sedekah, Nabi sebut sedekah tu junnah. Sedekah itu jadi perisai daripada api neraka. Lagi banyak kita bersedekah, jarak kita dengan api neraka lagi jauh, lagi tebal perisai kita dengan api neraka Allah. Kemudian istighfar pula kita tahu menggugurkan dosa. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang melazimi istighfar akan diberikan jalan keluar di setiap kesulitan, setiap duka cita, setiap masalah, akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, kemudian Nabi pun baca Sayyidul Istighfar tersebut. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Sayyidul Istighfar, hadis yang sahih Nabi sebut, barang siapa yang membacakan Sayyidul Istighfar, kemudian Nabi baca yang kita baca tadi tu daripada awal sampai habis tadi tu. Kalau siapa nak cari dalam maksurat, cari saja dalam internet Sayyidul Istighfar. Lepas habis baca, Nabi sebut, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi, lalu dia meninggal sebelum waktu petang ataupun malam, maka dia dicatat sebagai bakal penghuni syurga. Lalu apabila dia baca pula pada waktu petang ataupun lepas maghrib tu kita baca,
lalu meninggal dunia sebelum waktu pagi, maksudnya mungkin tidurlah meninggal dunia ke, waktu buat apalah meninggal dunia malam tu, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah, amalan yang ringan bukan berat sangat. Nampak ringan tapi tak ramai di kalangan kita yang boleh istiqamah dengan sayyidul istighfar. Nak bagi tahu Nabi sangat sayang kita. Nabi nak sangat jumpa kita di syurga Allah. Nabi tinggalkan kita banyak amalan yang mudah, yang ringan, supaya nanti Rasulullah nak pastikan jumpa kita. Hadis yang lain Nabi ada sebut dalam 40 hadis himpunan hadis penawar hati, Nabi ada sebut, sesungguhnya aku dengan kamu, Rasulullah kata, aku dengan kamu seumpama seorang lelaki yang sedang mengawal api daripada kakatu datang hinggap. Kakatu ni kan suka lampu, betul tak? Ada musim dia. Bila dia pergi dekat lampu, lampu tu panas. Kakatu ni binatang yang memang tertarik dengan cahaya. Kalau sekarang tak guna api, guna lampu, dia terbang-terbang, dia kena lampu, dia menggeletek, jatuh, dia mati. Sebab apa? Sayap dia sangat nipis. Bila kena lampu, sayap dia rosak, dia tak boleh terbang, menggeletek, mati. Nabi kata, aku dengan kamu wahai umatku umpama seorang lelaki yang menjaga unggun api dan cuba sedaya upaya menyelamatkan seramai mungkin kakatu daripada mati kena api. Halau. Nabi kata, sehingga kan aku ni pegang hujung kain kamu. Jangan menuju kepada api, jangan menuju ke neraka. Namun di kalangan umatku, Nabi kata, masih ramai yang tetap mahu ke neraka. Sedangkan jalan ke syurga lebih luas dibentangkan oleh Allah. Jalan ke syurga lebih banyak laluannya, lebih mudah. Tetapi Nabi kata lebih ramai yang masih lagi nak menuju ke neraka. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, kalau benar kita beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Allah, beriman benarnya syurga, benarnya neraka, kita akan menjadi individu yang tak boleh tinggalkan sayyidul istighfar ni. Ada orang kata, Ustazah, senangnya kalau macam tu, beramal baca pagi sekali, malam sekali, dijamin syurga. Macam mudah sangat je masuk syurga. Subhanallah. Kita kena faham yang tersirat. Siapa yang beramal dengan sayyidul istighfar ini, faham maksud dia pagi dan petang, dia seseorang yang mana Allah beri kelebihan apa? Hati dia sensitif dengan dosa. Bila mengumpat je rasa berdosa. Bila dedah aurat je rasa berdosa. Asalnya dedah aurat masih pakai ketan, tudung belum lagi tutup dada, tapi barakah dia beramal dengan sayyidul istighfar pagi dengan petang, hati dia semakin hidup. Hati yang hidup adalah hati yang bila buat dosa rasa berdosa, buat salah rasa bersalah. Bersalah tu lebih daripada orang lain. Bila cerita kat orang lain, alah biasa je tu, kenapa kau rasa bersalah sangat? Hati ni bila dia hidup, dia ada diri rasa bersalah, rasa berdosa, rasa bersalah. Fikir tentang dosa ni detail. Kadang tanya saya soalan tu kan, makcik-makcik ni setengah, Ustazah berdosa tak kalau saya buang sampah merata-rata? Nak tanya, berdosa tak buang sampah merata-rata? Buka tingkap, buang. Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil termasuk dalam perkara dosa, tapi dosa kecil diulang-ulang boleh jadi dosa besar. Saya pernah tegur ada orang tu, dia parking, lepas tu dia buang, dia bukan parking betul-betul, dia parking seorang turun pergi kenangan depan kita jalan kaki, dia buang air kotak air kan, kot cermin tu. Lepas tu kita kan, ya Allah, tengok sampah buang, kita pun tegur. Time kuat nak tegur, time takut tengok dulu boleh tegur ke tak. Kita kata, Kak, kenapa buang sampah kot tingkap ni Kak? Dia kata, kenapa? Tak boleh ke? Ada orang kita, saya tak cakap tipu, memang depan saya. Kenapa tak boleh ke? Tak boleh lah. Berdosa ke? Dia tanya. Berdosa lah, dosa kecil. Kenapa? Kan nanti ada orang yang kutip. Kalau tak, dia orang yang kerja tu, dia orang tak ada kerja pula. Faham tak? Maksudnya, saya kata dia ni jawab macam betul-betul tak tahu ke, ataupun ni dia, lepas tu muka dia tu bukan muka marah,
Saya pun kata, Kak, kita buang ini, maksudnya ini kan alam sekitar, tanggungjawab kita jaga. Memang ada tukang apa ni, kita panggil apa, sapu sampah, akal kutip, memang betul, itu memang kerja mereka. Kerja kita pula, tanggungjawab kita jaga alam sekitar, jangan menyusahkan mereka. Dan kalau akak tak buang, ni akan dapat pahala. Lepas tu dia buka pintu, dia ambil balik. Makasihlah, tak tahu dapat pahala. Ya, saya kata, dia ni buat-buat ke? Lepas tu saya mula fikir, mungkin memang ada masyarakat kita yang buang sampah tu, dia tak rasa pun itu dosa. Dan dia tak tahu pun dengan susah payah dia tu duduk pegang sampah dalam kereta tu, isi dalam plastik tu, tunggu nanti tu, itu perbuatan dapat pahala, dia tak tahu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kan kalau nampak orang buang kereta sampah tu kan, kau boleh nak horn kuat-kuat, betul tak? Kau boleh nak pasang speaker, kau buang sampah kutip sekarang. Tapi bila saya jumpa orang macam tu, saya kata, ya Allah, memang ada orang kita tahap ilmu dia sangat rendah.